Rentasan berita kembali bersama anda bersama saya Zawaz Yusof. Antara paparan utama 943. Kedudukan Agung derhaka tahap tertinggi. Malaysia kini dalam perhatian dunia. Antara katak politik dan demokrasi yang dibunuh. Siasat Perdana Menteri ditekan untuk campur tangan urusan mahkamah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kestabilan politik dan kerajaan tidak akan tercapai selagi keabsahan Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mak Yassin tidak dipastikan. Pembuktian bahawa beliau mempunyai sokongan majoriti ahli parlimen perlu disegerakan, bukan dilengah-lengahkan. Dalam hubungan ini, Majlis Presiden Pakatan Harapan menegaskan Mahyadin telah tidak bercakap benar dan telah mengelirukan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah sewaktu sesi menghadap pada 4 Ogos lalu. Ini adalah satu tindakan penderhakaan tertinggi terhadap Ketua Utama Negara dan tidak patut dimaafkan, kata pemimpin Pakatan Harapan itu dalam satu kenyataan. Mereka berpendapat perkara ini boleh disahkan tanpa sebarang keraguan dengan mengadakan sidang khas parlimen dengan satu urusan sahaja, iaitu membentang, membahas dan memutuskan undi tidak percaya terhadap Mahyadin. Kami berpandangan mesti ada tindakan tegas terhadap penipuan yang dilakukan di peringkat tertinggi sehingga sanggup tidak bercakap benar dan mengelirukan Seri Paduka Baginda. Tindakan menangguhkan undi tidak percaya sehingga bulan September adalah amat tidak wajar. Tegas kenyataan tersebut yang dikeluarkan bersama oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Menurut mereka, isu sokongan terhadap Mahyadin dan kestabilan kerajaan Perikatan Nasional mesti diputuskan sekarang. Selagi mana ia ditangguhkan, selagi itulah isu kestabilan dan keberkesanan kerajaan tidak dapat diselesaikan. Majlis Presiden Pakatan Harapan juga mengingatkan bahawa raja-raja pemerintah telah bertitah pada 16 Jun lalu tentang betapa pentingnya kerajaan itu stabil dan mendapat keyakinan serta mendapat sokongan majoriti rakyat. Rakyat yang terus tertekan akibat masalah ekonomi serta pandemik COVID-19 termasuk jumlah kes dan kematian yang begitu tinggi setiap hari mewajibkan kita menyelesaikan masalah ini sekarang, ujar mereka. Majlis Presiden Pakatan Harapan mengulangi pendirian mereka serta semua parti dalam blok pembangkang termasuk ahli-ahli parlimen yang telah menarik sokongan terhadap Mahyadin untuk mendesak diadakan sidang khas parlimen pada Isnin 9 Ogos bagi memutuskan isu terbabit. Di samping itu, mereka juga turut memohon agar semua penjawat awam, terutamanya badan-badan penguatkuasa, terus bertindak secara profesional, neutral dan tidak sesekali mengikut selera politik parti pemerintah sekarang. Mereka tidak seharusnya digunakan untuk menekan atau mengugut ahli-ahli parlimen khususnya dalam hal sokongan terhadap Perdana Menteri. Namun melihat kepada senario terkini, tidak nampak Mahyadin akan akur kepada desakan pembangkang. Malah dalam situasi rakyat yang terhimpit dengan masalah ekonomi, Mahyadin terus-menerus menyeluk kantor negara dengan mewujudkan satu lagi lantikan politik di Jabatan Perdana Menteri yang akan digaji dengan duit hasil titik peluh rakyat. Timbalan Presiden Persatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo baru-baru ini dilantik sebagai penasihat khas kepada Perdana Menteri yang bertaraf menteri. Katanya beliau akan bertanggungjawab menasihati Mahyadin dalam hal ehwal jalinan komuniti, komunikasi masyarakat dan pembangunan sosioekonomi. 3 orang duta khas Perdana Menteri bertaraf menteri yang dilantik Mahyadin sejak April tahun lalu pun kita tak tahu apa yang mereka buat sehingga hari ini untuk mewajarkan pelantikan mereka. Hari ini diwujudkan pula seorang lagi lantikan politik bertaraf menteri, sedangkan di Jabatan Perdana Menteri sudah ada 5 menteri dan 5 timbalan menteri. Mahyadin bukan hanya melakukan penderhakaan tertinggi, tetapi pembaziran dana tertinggi. Rakyat mahu parlimen bersidang dengan segera untuk menentukan keabsahan Perdana Menteri, bukan menambah bilangan lantikan politik yang bertaraf menteri. Sungguh, seandainya derhaka itu bertingkat-tingkat seumpama bangunan KLCC, inilah tingkat penderhakaan tertinggi sehingga mencakar paras kayangan.
Malaysia menjadi perhatian seluruh dunia, kata bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Kerajaan Pakatan Harapan Muhammad Hanifah Maidin. Bukan kerana Malaysia menang banyak pingat di Sukan Olimpik yang sedang berlangsung di Tokyo, tetapi kerana perutusan khas Perdana Menteri Tebuk Atap Tan Sri Mahyadi Mak Yassin menimbulkan terlalu banyak persoalan yang membingungkan. Jom Channel berkongsi persoalan yang dibangkitkan beliau. Menurut Hanifah, perutusan Perdana Menteri itu mengandungi terlalu banyak fakta yang boleh dipersoal. Malah kata Hanifah, boleh dikatakan penyataan beliau tersebut menghasilkan lebih banyak persoalan daripada jawapan dan lebih banyak menimbulkan masalah daripada penyelesaian. Seperti yang didengar oleh warga negara Malaysia yang prihatin, dalam pernyataan rasminya, Mahyadi mendakwa beliau telah menunjukkan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah bahawa beliau memiliki majoriti yang cukup, maka isu peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri tidak timbul. Pada masa yang sama, beliau mengakui bahawa hak perlembagaannya untuk berkhidmat di pejabat Perdana Menteri telah dipertikaikan. Setelah mendakwa beliau memiliki majoriti yang cukup sebagai Perdana Menteri sekaligus membuktikan keabsahan beliau untuk memegang jawatan tersebut kepada Yang di-Pertuan Agong, beliau bagaimanapun memilih untuk hanya bersedia membuktikan angka majoriti sokongan tersebut di Parlimen pada bulan September akan datang, kata Hanifah. Namun apa yang lebih mengejutkan menurut Hanifah ialah dakwaan Mahyadin bahawa Yang di-Pertuan Agong telah pun memberikan perkenan kepada semua cadangannya itu. Dalam hubungan ini, Hanifah membangkitkan beberapa persoalan penting. Sekiranya andaian beliau yang mengatakan yang sebenarnya beliau benar-benar memiliki majoriti seperti yang diperlukan, mengapakah beliau harus menunda proses untuk membuktikan majoriti tersebut hingga ke bulan September? Mengapa tidak sekarang? Beliau juga menyoal apakah sebenarnya yang benar-benar menghalang Mahyadin untuk membuktikan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa beliau telah memperolehi majoriti yang cukup banyak seperti yang digempar-gempurkan itu. Menurut Hanifah, sebagai seorang Perdana Menteri yang diketahui amat sukar untuk membuktikan angka majoriti beliau di Parlimen sehingga menimbulkan keraguan yang sah mengenai kelayakan perlembagaannya untuk memegang jawatan tersebut, logik mengatakan perkara pertama yang perlu beliau lakukan adalah membuktikan majoritinya sekarang dan bukan pada bulan September. Jika beliau dengan penuh yakin mengatakan kepada Yang di-Pertuan Agong yang beliau sudah pun mempunyai angka majoriti tersebut, kenapa perlu khawatir untuk menguji keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri yang sah sekarang? Adakah kerajaan pimpinan Tan Sri Mahyadin ini sekali lagi ingin cuba menipu atau mengelirukan Yang di-Pertuan Agong soal ahli jawatan kuasa pimpinan amanah itu? Seterusnya, Hanifah berhujah, lebih parah lagi kekurangan majoriti sekaligus kehilangan legitimasi beliau di Parlimen kini telah jelas terbukti apabila beberapa orang ahli Parlimen UMNO pada hari ini telah pun mengumumkan penarikan balik sokongan mereka kepada beliau. Dengan itu, persoalan mengenai kehilangan majoriti ke atas Mahyadin adalah tidak boleh disangka lagi. Maka suka atau tidak, beliau tidak lagi mempunyai apa-apa pilihan. Beliau mesti bertindak segera bagi membuktikan majoriti bilangan ahli Parlimen yang benar-benar menyokong beliau sekarang dan bukan pada bulan September nanti. Rakyat Malaysia sudah tidak mampu membiarkan pemerintahan di bawah pimpinan Tan Sri Mahyadin untuk bertahan walaupun sehari, jauh sekali hingga September. Tidak dapat dinafikan bahawa pemerintahan yang stabil diukur antara lain dengan mempunyai Perdana Menteri yang memiliki sokongan yang meyakinkan di Parlimen. Justru itu, jika isu keabsahan pemerintahan Tan Sri Mahyadin ini masih terus-menerus diragukan dan dipertikaikan, adalah mustahak untuk isu-isu tersebut ditangani dengan segera, ujar beliau. Jom Channel sependapat dengan kenyataan Hanifah bahawa permasalahan melibatkan perlembagaan persekutuan tidak boleh ditangguhkan kerana pemerintahan yang stabil khususnya pada waktu genting ini amat diperlukan agar negara mampu bergerak keluar dari kemelut ketidaktentuan politik semasa. Malaysia perlu meningkatkan semula ekonomi negara dengan menarik pelabur dan meningkatkan pelaburan langsung asing FDI untuk memperkukuhkan ekonomi. Keyakinan pelabur diperlukan. Negara Malaysia kini sedang diperhatikan oleh seluruh dunia. Adakah kita sudah bersedia untuk menjadi bahan ketawa sekali lagi? September itu terlalu jauh dan terlalu lewat, tegas Hanifah. Malang sekali jika cash is king masih dilihat sebagai hidangan lazat dan bukan racun yang menghancurkan kemanusiaan dan negara. Bagaimanakah Malaysia sampai ke tahap ini? Malaysia kini ditakbir oleh Perdana Menteri yang degil sehingga menjerut sistem demokrasi yang kita amalkan berpuluh tahun. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata, kedegilan Tan Sri Mahyadi Mak Yassin menyalahkan sisi betapa beliau tidak menghormati prinsip demokrasi berparlimen.
Mujahid turut mengulas mengenai perutusan khas Mahyadin dalam sidang akhbarnya pada 4 Ogos lalu yang memperakui betapa Perdana Menteri Tebuk Atap itu perlu melakukan undian di Parlimen untuk keabsahan majoriti yang didakwanya. Akhirnya Mahyadin akur apa yang kami desak dan tegaskan selama ini walaupun lambat untuk memahaminya, ujar bekas Menteri Hal Ehwal Agama Kerajaan Pakatan Harapan itu. Menurut Mujahid, Mahyadin tidak dapat menyembunyikan ketakutannya kepada realiti bahawa beliau telah kehilangan majoriti. Sebab itu dia melengahkan keperluan untuk undian keabsahan beliau di Parlimen kepada persidangan bulan September nanti. Jikalau Mahyadin yakin dia ada majoriti sekarang, sebagaimana disembah maklum kepada Yang di-Pertuan Agong pagi 4 Ogos, maka dia perlu berani mengadakan sidang khas tergempas segera untuk tujuan tersebut dan pastinya dakwaan dia hilang majoriti akan terbela secara terhormat, kata Mujahid. Beliau berpendapat petunjuk terpenting dalam memahami betapa liatnya Mahyadin menerima realiti ialah beliau sanggup berbohong untuk sekian kalinya kepada rakyat sebagaimana dia berbohong nasihat tentang keperluan darurat COVID-19 yang pada hakikatnya ialah darurat politik. Mahyadin berbohong kepada rakyat kononnya Parlimen akan dibuka, tetapi hakikatnya apabila dibuka, ia hanyalah penerangan menteri dan bukan sidang sepatutnya. Kini beliau cuba melengahkan keperluan keabsahan majoriti beliau kepada bulan September. Bolehkah kita mempercayainya? Kali ini, soal Mujahid. Untuk rekod, selepas darurat diisytiharkan, kes jangkitan COVID-19 mencanak naik sehingga melebihi 1 juta kes. Kini rekod kes COVID-19 setiap hari sudah mencapai 5 angka dan kematian 3 angka. Kemuncak petunjuk kebebalan Mahyadin dan kabinetnya ialah meneruskan sikap tidak menghormati institusi raja berperlembagaan. Dakwaan majoriti dimilikinya kepada baginda sangat bercanggah dengan fakta di Parlimen bahawa beliau kini hanya tinggal 103 sahaja berbanding blok yang menolak beliau 117, kata ahli Parlimen Pakatan Harapan Parit Buntai itu. Mujahid merujuk kepada kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang menarik diri menyokong Kerajaan Perikatan Nasional sebagai membuktikan hakikat ini. Rakyat sukar mempercayai bahawa persidangan September akan dibuat usul undi percaya kepada beliau. Pengalaman membuktikan COVID-19 boleh sekali lagi menyelamatkan Muhyiddin untuk membatalkan persidangan bulan September sebagaimana dibuat pada hari terakhir persidangan khas pada Isnin 2 Ogos baru-baru ini. Melengah-lengahkan perkara penting dalam asas demokrasi berparlimen umpama membunuh demokrasi itu sendiri. Demokrasi delay, demokrasi deny, tegas beliau. Sementara itu, UMNO juga mahu supaya persidangan parlimen disegerakan. Zahid dalam kenyataan sinisnya berkata, dalam tempoh beberapa minggu ini, rakyat akan melihat sama ada tragedi tak melompat berulang, iaitu tragedi hitam yang melanda negara selepas pilihan raya umum ke-14 pada 9 Mei 2018, ujarnya di Facebook. Secara tersirat, beliau mengaitkan kelewatan mengadakan sidang parlimen dengan lompatan katak politik khusus dari partinya. Kena tahu sifat katak bukan saja-saja melompat, sama ada cari habuan atau mahu menyelamatkan diri. Sebab itu kita minta usul undi percaya atau tidak percaya di Dewan Rakyat disegerakan. Sebelum ada lagi yang terperangkap, terpedaya atau terpesona sanggup menjadi katak, kata Zahid. Beliau seterusnya memberi amaran rakyat sedang menilai jika ada wakil rakyat yang menjadi katak seterusnya. Rakyat tahu apa yang perlu dilakukan ke atas katak-katak ini apabila tiba masa pilihan raya umum ke-15, tegasnya. Jika ada yang disebut oleh Zahid itu boleh dipercayai, maka apa yang diperkatakan oleh Mujahid juga tidak mustahil berlaku. Demokrasi akan menemui jalan mati. Negara terus menjunam dari kleptokrasi kepada kakistokrasi dan kini autokrasi. Pemimpin UMNO berang apabila Perdana Menteri Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadi Mak Yassin berkata ada pihak yang menekan beliau untuk mencampuri urusan mahkamah bagi melepaskan mereka yang sedang berdepan tindakan undang-undang. Tidak benar langsung tuduhan yang dilemparkan kepada UMNO sangat kasar dan tidak senonoh. Menuduh pimpinan UMNO tidak menyokong Kerajaan Perikatan Nasional kerana tidak dibebaskan daripada pendakwaan, kata Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam kenyataannya di Facebook. Beliau menyifatkan kenyataan Mahyadin itu sebagai dusta setelah hilang sokongan ahli parlimen. UMNO berasa kesal sehingga ke tahap itu tuduhan sanggup dibuat demi memelihara kedudukan. Institusi diraja dipersenda, demokrasi dipermain, undang-undang dimanipulasi, kini rakyat pula dibohongi. Sanggup berdusta untuk memesongkan perhatian rakyat daripada isu pokok iaitu kegagalan dan hilang sokongan, ujar Zahid.
Beliau turut menyindir pihak yang sebenarnya ingin menyelamatkan diri adalah katak dan belatuk. Jika mahu tahu kaedah menyelamatkan diri daripada pendakwaan, boleh lihat katak yang kini selesa di seberang jalan. Boleh juga lihat kepada belatuk yang kekenyangan dedak dalam sangkar serba baharu dan pesona. Walhal mereka sebenarnya telah gagal menjadikan UMNO sebagai perisai mempertahankan jawatan dan kedudukan, tegasnya. Sementara itu, pemuda UMNO bahagian seluruh negara membuat laporan polis terhadap dakwaan Mahyadin itu. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, dakwaan tersebut amat serius kerana membabitkan campur tangan cabang eksekutif dan cabang kehakiman yang bertanggungjawab terhadap sistem keadilan negara. Perdana Menteri seolah-olah mewujudkan persepsi bahawa sistem kehakiman negara selama ini boleh dijual beli, sekaligus merosakkan imej serta integriti mahkamah sebagai institusi yang mendaulatkan keadilan. Namun kita memahami laras bahasa Perdana Menteri yang cuma membentuk persepsi tidak baik terhadap kepimpinan parti UMNO, khususnya Presiden dan mantan Presiden, bagi mengalihkan perhatian rakyat terhadap sebuah kerajaan yang telah gagal memperjuangkan kebajikan rakyat dan menangani pandemik, ujar Ashraf dalam kenyataannya merujuk kepada dakwaan berkenaan dan laporan polis yang berkaitan dengannya. Ashraf melahirkan kesedihan apabila melihat seorang Perdana Menteri yang sanggup bertindak sedemikian rupa demi memastikan dirinya terus kekal berkuasa. Kami pemuda UMNO mendesak agar pihak polis dapat segera menyiasat dakwaan yang boleh dianggap satu bentuk fitnah yang mempunyai niat jahat untuk menghina dan mempersendakan seteru politiknya, tegasnya. Terdahulu dalam satu siaran langsung, Mahyadin mendakwa individu terbabit tidak senang dengan ketegasannya enggan melayan permintaan kluster mahkamah. Dipercayai beliau merujuk kepada beberapa pemimpin UMNO yang kini berdepan pertuduhan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Dalam pada itu, Majlis Peguam Malaysia dalam kenyataannya menggesa Mahyadin menamakan pihak yang terbabit. Presidennya AG Khalidas berkata tindakan menghalang penjawat awam dalam menjalankan fungsi awamnya adalah kesalahan jenayah di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Sementara itu, Seksyen 21 Kanun Keseksaan merangkumi hakim dan pegawai mahkamah. Selaras dengan Seksyen 202 Kanun Keseksaan pula menyatakan seseorang yang percaya bahawa sesuatu kesalahan telah dilakukan wajib memberikan maklumat kepada pihak berkuasa. Kegagalan berbuat demikian sama dengan melakukan kesalahan. Menurut Khalidas, pihak yang mendekati Perdana Menteri supaya campur tangan bagi pihak mereka adalah melakukan pelanggaran atas kesalahan jenayah seperti peruntukan Seksyen 25 Akta SPRM 2009, Akta 694. Akta itu menjelaskan individu yang menawarkan sebarang janji atau habuan, termasuk apa-apa berkaitan janji sokong politik, perlu melaporkannya kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tanpa bertangguh. Beliau menjelaskan bahawa habuan di bawah Seksyen 3/F Akta 694 merangkumi sebarang layanan atau kebaikan dan ini termasuk perlindungan dari hukuman atau tindakan atau prosiding. Perkara ini sangat membimbangkan dan telah melanggar beberapa kesalahan jenayah, menghalang proses keadilan termasuk salah guna kuasa jika benar-benar berlaku, tegasnya. Nah, pemuda UMNO sudah membuat laporan polis. Adakah PDRM dan SPRM akan memulakan siasatan? Dakwaan Mahyadin ini mengingatkan Jom Channel kepada kes bekas Ketua Menteri UMNO Sabah Tan Sri Musa Aman yang dibebaskan daripada semua 46 tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berhubung kontrak konsesi balak di Sabah pada 6 Jun tahun lalu. Sejarah mencatatkan bahawa pembebasan beliau telah mencetuskan krisis politik di Sabah hasil daripada lompatan beberapa katak politik. Akhirnya, Dewan Undangan Negeri Sabah dibubarkan dan pilihan raya negeri terpaksa diadakan. Pemenangnya Perikatan Nasional diterajui oleh Bersatu kini membentuk kerajaan baharu yang disokong UMNO. Yang kalah ialah rakyat kerana selepas itu COVID-19 tersebar dengan dahsyatnya. Rakyat tidak akan lupa pengkhianatan kalian kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Assalamualaikum. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan.
Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.